Wicit Willis Asmara Asmara Pia Pia Pelik. Pelit. Ya. Jawapan dia B. Syed Hussein Jamalulaid. Bagus. Macam mana kamu tahu? Zarif, macam mana kamu tahu? Baca. Okey. Main tembak je. Tak. Sebenarnya kalau Raja Perlis, ni cikgu bagi tahu ya. Kalau Raja Perlis, biasanya nama dia di bahagian belakang ada nama gelaran Jamalulail. Jamalulail tu sebenarnya adalah nama keluarga. Okey, nama keluarga. Jadi, jawapan yang betul adalah B. Syed Hussein Jamalulail. Raja sekarang pun ada. Raja sekarang pun ada Jamalulail. Betul. So dia nama keluarga. Jadi betul lah jawapan Zarif, iaitu nombor 1 iaitu Syed Hussein Jamalulail. Terima kasih banyak kepada Zarif. Alright. Soalan yang kedua. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua iaitu Utaya. Silakan Utaya nombor 2. Tak ada mic. Okey, tak ada mic. Alah, kita nak cari orang yang ada mic lah. Boleh tak kita berikan kepada orang lain yang ada mic? So yang ada mic kita boleh berikan kepada Kavia. Kavia ada mic tak? Boleh cakap tak? Kavia, soalan nombor 2. Kavia, boleh tak baca untuk soalan nombor 2? Okey, semua kelam kabut. Alamak. Okey. Kavia, boleh Kavia? No mic cikgu, no mic juga. Okey, Izzah Syairah lah. Izzah Syairah boleh? Izzah Syairah. Untuk bacakan. Saya kat luar. Boy, macam-macam alasan sekarang ni ya. Boy. Okey, baik. Iris. Iris boleh Iris? Untuk bacakan soalan yang kedua. Boleh cikgu. Silakan. Pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di... Terus bagi jawapan ke? Bolehlah kalau nak bagi. Tak tahu. Okey, baik. Pertapakan Islam. Okey, terima kasih banyak kepada Iris. Okey, baik. Pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di mana? Okey. Baik, adakah di Alor-Star? Okey. 2 jawapan yang salah ialah Alor-Star. Okey, salah. Dan okey. So sila berikan jawapan. Jawapannya adalah jawapannya adalah A. Kota Bukit Meriam. Okey, terima kasih banyak kepada pelajar yang bantu. Dia beri jawapan sebenarnya adalah A. Kota Bukit Meriam. Terima kasih banyak. Mana jawab tu dalam buku teks? Mana jawab tu dalam buku teks? Mana jawapan tu dalam buku teks? Ada ke dalam buku teks? Okey. Baik, sebenarnya jawapan tu insya-Allah ada. Kalau kita lihat kepada yang ini, Kesultanan Kedah. Nampak tak? Nampak tak nota ni? Pusat pemerintahan di Kota Bukit Meriam. See? Jadi jawapannya adalah Kota Bukit Meriam. Sebab itu kalau nak jawab, kalau ada nota, boleh rujuk pada nota. Boleh rujuk kepada nota. So, jawapannya memang A. Kota Bukit Meriam. Okey, baik, terima kasih banyak pada Iris kerana telah membaca. Okey, nombor 1 jawapannya adalah Syed Hussein Jamalulail dan soalan yang kedua ialah jawapannya A. Kota Bukit Meriam. Okey, terima kasih banyak. Soalan yang ketiga kita serahkan terus kepada Umar Danish. Okey, silakan Umar Danish untuk soalan nombor 3. Boleh tak? Boleh. Silakan. Nombor 3. Apakah strategi yang digunakan oleh Sultan Muhammad I Kelantan bagi mengelakkan Samar Terengganu? Jawapan dia D. Membuat persetiaan dengan Siam. Ya Allah, terbaiklah kau ni. Macam mana kau boleh ni? Hebatlah kau ni. Baik, strategi yang digunakan oleh Sultan Muhammad I Kelantan bagi mengelakkan ancaman Terengganu. Nak elak ancaman Terengganu, dan tentu Kelantan akan buat satu persetiaan dengan kuasa yang lebih besar, iaitu dengan Siam.
Sebab pada waktu itu Siam lebih besar dan lebih power. Sebab itu jawapannya adalah D. Ya Allah, korang ni terbaik lah. Terbaik. Baik. Terima kasih banyak kepada Umar Danish kerana telah memberi jawapan yang tepat sekali. Baik, dan terima kasih juga kepada pelajar yang membantu cikgu dengan menulis. Dia kata, cikgu jawapannya DONKEY. Okey, baik, faham. Thank you. Baik. Soalan yang keempat. Okey, kita serahkan kepada Tarun. Silakan Tarun. Sistem pentadbiran yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II 1839 sehingga 1886 bagi membantu pentadbiran Sultan dikenali sebagai sistem jemaah menteri. Ya, betul. Jawapannya adalah B, sistem jemaah menteri dan disahkan oleh pembantu cikgu. Terima kasih banyak pembantu cikgu dan juga terima kasih banyak kepada Tarun kerana telah memberikan jawapan yang betul. Ya. Ingat sistem pentadbiran Sultan Muhammad yang kedua, kalau kamu tak tahu cikgu, Sultan Muhammad kedua ni kat mana cikgu? Ingat, kalau nama-nama seperti Sultan Muhammad, dia dari negeri Kelantan. Dari negeri Kelantan. So, negeri Kelantan ada sistem jemaah menteri. Take note benda tu. Kalau Sultan Muhammad, Kelantan. Kalau Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Kalau guna Raja Hussein ataupun Raja Jamalul Lail, itu adalah Perlis. Take note benda tu, nama-nama keluarga. Kalau adat Perpati, dia tak guna sebagai sultan. Dia guna Yang Tuan Besar. Ingat tu, Yang Tuan Besar. Bukan Sultan Muhammad Jiwa Kedah. Sultan Muhammad Jiwa adalah daripada negeri Kedah. Yes. Okey, bagus soalan tu. Baik, soalan yang kelima kita berikan kepada Tay Siu Shun. Okey. Tay Siu Shun, silakan. Okey. Semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III di Terengganu, baginda dibantu oleh pembesar seperti Musa dan Tuan Hitam. B. Tengku Musa dan Tuan Hitam. Yakin aja jawapan. Tengku Musa dan juga Tuan Hitam. Macam mana kamu tahu? Rupa-rupanya memang ada dalam nota. Okey, iaitu Tengku Musa dan juga Tuan Hitam, yang telah membantu Sultan Zainal Abidin ketiga di Terengganu. So jawapannya adalah B. Cikgu tahu ramai yang asal aku tak ingat benda-benda ni. Aku tak ingat nama-nama ni. Jangan risau. Bila kamu tak tahu, kamu semak balik. Oh iyalah. Bila kamu semak balik, kamu akan ingat. Itu cara dia. Jangan risau. Sebab itu kita kena bincang. Kita kena bincang itu cara dia. Baik. Soalan 5 jawapannya adalah B dan terima kasih banyak kepada terima kasih banyak kepada Tay Siu Shun. Baik. So ada soalan tanya, cikgu, apa beza maharaja, raja dan sultan? Sebenarnya perbezaannya hanya pada gelaran. Tetapi title tetap sama. Dia punya power tetap sama, iaitu orang yang tertinggi kuasanya dalam negeri tersebut. Orang yang tertinggi, kuasa yang tertinggi dalam negeri tersebut adalah sama ada sultan ataupun raja ataupun maharaja ataupun juga yang dipertuansah. So cuma negeri je yang berbeza. Contoh, yang Tuan Besar digunakan, gelaran itu digunakan di Negeri Sembilan sahaja. Kalau raja digunakan di Perlis sahaja. Kalau maharaja, hanya Maharaja Johor, iaitu Sultan Abu Bakar sahaja yang dapat title maharaja. And the rest guna nama sultan. So negeri yang berbeza sahaja. Tetapi the highest power adalah mereka semualah. The highest power. Ya. Boleh pilih ke? Tak boleh. Ya, betul. Cikgu saya cakap raja memang betul. Sebelum kedatangan Islam, semua raja-raja itu, semua sultan-sultan itu menggunakan title raja. Tetapi apabila datang kedatangan Islam, maka title raja itu digugurkan dan menggunakan nama sultan. Sebab kedatangan Islam. Cuma hanya Perlis yang masih kekalkan guna nama raja. Sebab
Okey, pemerintah Raja Perlis itu bukan keturunan raja. Dia hanya yang dilantik oleh Maharaja Siam. Okey. Ya, itulah dia asal usul sultan, raja dan maharaja. Right. Johor pun dah jadi sultan. Ya, Johor pun dah jadi sultan. Dia sultan keturunan Temenggung. Bukan Kedayan lantik, bukan. Siam. Siam sebenarnya. Okey, baik. Kita teruskan nombor 6 untuk soalan ini kita minta kepada Syazwina Insyirah untuk baca. Silakan Syazwina Insyirah. Okey, untuk baca soalan. Tengok. Boleh dengar. Okey. Okey. Dalam Wow. urusan pentadbiran di Terengganu, terdapat pembesar bergelar Datuk Mata-Mata yang bertugas. Jawapan dia C. Kedatangan pelawat. Okey, Datuk Mata-Mata yang bertugas iaitu menyambut kedatangan pelawat. Ya, betul. Memang betul. Memang betul. Sebenarnya Datuk Mata-Mata ini adalah pegawai yang bertugas menyambut kedatangan pelawat di Terengganu. Ya, betul Syazwina Insyirah. Terima kasih banyak untuk jawapan itu. Tapi jangan banyak cakap ya. Sebab takut ramai yang melting. Dengan suara Syazwina Insyirah pun ramai yang melting. Risau. Risau. Baik. Bila Islam datang ke negara kita. Islam datang ke negara kita sejak abad ke-7 iaitu semasa pemerintahan Kedah Tur. Okey. Kedah Tur Okey. Baik. So kita lihat soalan yang ke-7 dan soalan ke-7 okey, sebelum tu siapa di negara kita? Sebelum tu kan kita ada Kedah Tur, kemudian kita ada Gangga Negara. Semua yang kamu belajar semasa form 2 dulu. Ya, orang asli pun ada, orang Melayu pun ada. Orang asli pun ada, orang Melayu pun ada. Semua ada. Baik. Ya, yang silibus form 2 tu. Betul. Advan, betul. Baik. 7. Kita berikan kepada Sokalingam. Silakan Sokalingam, soalan nombor 7. Boleh on? British ada? Belum. Belum ada British masa tu. Sokalingam boleh? Nombor 7. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan sehingga Johor mengalami zaman pemodenan pada zaman Baginda. Tokoh yang dimaksudkan ialah Maharaja Abu Bakar. Ya, okey. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran yang moden, okey, sehingga Johor mengalami zaman pemodenan. Siapakah dia? Maharaja Abu Bakar. Terbaiklah Sokalingam. Memang jawapannya betul, iaitu Maharaja Abu Bakar. Terbaik. Baik, ini yang soalan-soalan ni sebenarnya ada banyak soalan tetapi cikgu rasa macam soalan ini adalah deja vu. Sebab soalan ni sebenarnya kita dah bincang. Contohnya, ada pelajar tanya, cikgu, masa kedatangan sebelum kedatangan Islam tu, masa tu ada British ke? So, bila British muncul? Pada abad keberapa? Krik, 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 krik. Bukankah kita belajar? Iaitu kedatangan British dalam bab 1 sejarah tingkatan 3 kedatangan kuasa barat, dan British mula-mula sampai kat mana? Sampai dekat Pulau Pinang, iaitu Francis Light. Itulah mula-mula British sampai. Aduh. Okey. Itulah sebenarnya. Tiba-tiba ada soalan, cikgu, deja vu tu apa? Wish. Okey, tak tahu ke? Siapa tak tahu deja vu? Tahu kan deja vu tu apa? Tak tahu okey. Deja vu ni sebenarnya adalah satu keadaan, mungkin kamu pernah mengalami kot. Satu keadaan di mana tiba-tiba kamu jalan, contoh okey, bila kamu jalan kan tiba-tiba kan macam apa salah aku macam pernah lalui tempat ni Kenapa macam aku pernah lalui tempat ni? Keadaan macam ni, orang tu kat situ, orang ni kat sini, budak tu kat situ, kat sini. Macam aku pernah lalui lah tempat ini, macam pernah aku lalui lah keadaan ini. Tapi kat mana bila Itu dipanggil deja vu. Iaitu suddenly sesuatu suasana yang tiba-tiba kamu rasa, aku pernah lalui suasana ini sebelum ini. Mimpi ke?
Okay. So, itu dipanggil déjà vu. Dan déjà vu ni selalunya berlaku kerana apa tahu? Kerana rutin. Macam kamu ya, hari-hari pergi sekolah, hari-hari pergi sekolah kan. So, suddenly sampai satu hari kan, kamu pergi, asal keadaan macam ni aku pernah lalui ya. Aku duduk kat sini, kau kat sebelah, kau kat sebelah sini, budak tu kat situ, ni kantin apa semua. Macam sama lah, aku macam pernah lalui lah suasana macam ni. Itu dipanggil déjà vu. Itu dipanggil déjà vu. Iaitu pengulangan peristiwa. Pengulangan peristiwa lah. Ya, kat mimpi. Okay, glitch in the matrix. Alamak, banyak sangat lah kau ni glitch in the matrix tu memang betul. Tapi janganlah percaya film matrix tu. Okay, baik. So, soalan seterusnya. Kita berikan kepada soalan seterusnya, iaitu kita berikan kepada Sylvia Liu. Soalan nombor 8. Silakan Sylvia. Pembesar-pembesar kerajaan yang bertanggungjawab dalam membantu pemerintahan Sultan Johor ialah 1. Datuk Seri Ahmadiraja dan 4. Datuk Bentara. B. Okey. Datuk Seri Ahmadiraja dan juga satu lagi Datuk Bentara. So jawapannya adalah B. Ya, betul Sylvia Liu. Dan melodi Cikgu sokong. Memang suara Sylvia Liu memang best. Memang suara Sylvia memang best. Kan? Kalau nyanyi rasanya lagi best kot. Kalau nyanyi. Okey, baik. So nombor 8 jawapannya adalah B. Okey, so nombor 8 adalah B. Lain macamnya tak standing. Okey. Kata Datuk Bentara Dalam. Oh, buku teks kata Datuk Bentara Dalam. Okey, bagus. Ada satu bantahan. Ada satu bantahan. Dia kata, cikgu, dalam pemerintahan Sultan Johor ni ada Datuk Bentara Dalam lah. Okey. Okey. Jom kita semak. Jom kita semak. Iaitu berkaitan dengan benarkah jawapan itu. Sebab kadang-kadang cikgu pun sengaja memberikan peluang untuk kamu mempersoalkan beberapa perkara. Okey. Jom kita lihat. Okey, Kesultanan Kedah, Perlis, Selangor dan juga bukan Selangor. Okey. Baik, kita lihat di sini. Datuk Seri Ahmadiraja dan juga Datuk Bentara Dalam. Alamak, terlepas perkataan dalam rupanya. Jawapannya Datuk Bentara Dalam lah. Terlepas perkataan dalam tu. Jadi, kita perbetulkan jawapan. Tepat dia tembak. Hai, siapa yang bantah tu tak lain tak bukan adalah pelajar lama cikgu. Siapa lagi? Kalau bukan, Roy. 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 Hati kau keras, Roy. So Roy Ang lah. Siapa lagi? Kan? So jawapan sebenarnya iaitu Datuk Bentara tu hampir betul. Rupa-rupanya tertinggal satu iaitu Datuk Bentara Dalam. Okey, kesilapan di situ. So kita tanda 1 dan 2. Jawapannya adalah A. Cuai. Itu biasalah. Kadang-kadang kita careless. Sebab itu kena berhati-hati. Penting. Baik. Okey, soalan nombor 8 ialah A. Baik. Soalan nombor 9. Well, cikgu pun manusia. Manusia mana ada yang terlepas daripada kesilapan. Betul tak? Okey. Baik. Soalan yang ke-9 kita berikan kepada Set H. Silakan Set H untuk soalan nombor 9. Set H ada Set H? Siapa pula lah nama Set H ni? Okey. Bukan nombor 10 ke? Oh ya ke? Bukan nombor 9 ke? Kan? Tak apalah, kau bacalah nombor 9. Okey. Ada manusia yang tak buat kesilapan? Tak ada. Semua manusia ada buat kesilapan. Tak ada. Semua manusia ada buat kesilapan. Roy pula. Set, silakan. Nombor 9. Jadual berikut merujuk kepada persaingan kuasa-kuasa Eropah antara tahun 1897 hingga tahun 1909.
bagaimanakah British menghadapi persaingan kuasa-kuasa tersebut? Ya. Senang je ni. Strategi apa yang digunakan oleh British untuk menghadapi persaingan kuasa-kuasa ini? Adakah minta bantuan Sultan? Mana ada, tak pernah dengar pun. Menandatangani perjanjian dengan Siam, membahagikan kawasan pengaruh, ataupun juga menambahkan bilangan tentera. Kita cari. Ya, jawapannya apa? B ke? Ya, iaitu B, menandatangani perjanjian dengan Siam, iaitu perjanjian Bangkok. Sebab kita tahu itu je, yang lain-lain mana ada aku pernah dengar kan British minta bantuan Sultan, tak ada. Membahagikan kawasan pengaruh, tak ada, itu dia buat bahagikan dengan Belanda. Menambah bilangan tentera, lagilah tak ada. So jawapan yang paling meyakinkan adalah B, menandatangani perjanjian dengan Siam. Okey. Okey. So Cobra kata ada manusia yang tak pernah buat silap, iaitu malas. Manusia yang malas, sebab kalau tak buat kerja macam mana dia buat silap? Kalau dia malas, dia pun silap. Sebab dia malas. Okey. So malas adalah satu kesilapan. Okey, baik. Soalan ke-10, Roy. Silakan Roy. Lama tak dengar suara Roy. Roy. Apakah muslihat British menandatangani perjanjian sulit pada 6 April 1847? Ya. D. Okey, D, untuk mengukuhkan ketuanan Siam ke atas negeri-negeri Melayu. Maknanya, kita tahu perjanjian sulit sebenarnya dibuat adalah untuk apa? Supaya British mengakui bahawa negeri-negeri Melayu itu di bawah ketuanan Siam. Jadi, ya, dia kipas-kipas Siam. Betul. So, jawapannya adalah D. Betul. Bagus, Roy. Memang kita dah tahu, mula-mula British kipas-kipas dulu, lama-lama dia malas nak gaduh dengan British. Kau ambil lah. Nak perang sebab, ayat dia memang tepat. Ya, betul. So, sebab tu dia suka tipu. Betul. So, 10 adalah D. Bagi. Soalan yang ke-11 kita berikan kepada Ryan Adam. Silakan Ryan Adam. Soalan nombor 11. Saya 12. Kau ambil je lah 11. Kau ambil je lah 11. Okey. Boleh tak Ryan? Cikgu ni. Alah, baca je lah. Jap. Okey. Yang mana tu? Jap. Okey. So ini mungkin confused. Sebab dia kata apa? Perjanjian sempadan ni. Okey. Boleh tak on mic ni, Ryan? Boleh on mic tak? Okey. Silakan. Jap. Kemudian jap 12. Apa jap 12? 12 kali. Jap. Cepat. Okey, Ryan. Mana pula? Sudah. Hilang dah. Sudah. Risau. Ryan. Rosaklah. Tak boleh. Okey, baik. Tak boleh dah pula. Okey, baik. Siapa yang boleh jawab? Okey, Roy tadi kata mencarankan Adavan untuk baca. Boleh tak Adavan untuk baca? Advan. I went to the toilet. Wait. Advan, kau dalam toilet pun kau on mic baca sekarang. Okey, cuma jangan tarik flash. Bukan apa, takut berdengung tu satu. Okey, takut tarik flash tu sekarang bunyi. Okey, baik, soalan nombor 11. 11. 11. Cakap je, tapi jangan tarik mic jangan tarik flash cakap. Boleh. Okey. Perjanjian sempadan British Siam ditandatangani pada 29 November 1899. Perjanjian ini
menyelesaikan masalah sempadan antara saya rasa Kelantan dengan Reman. Kelantan dengan Reman. Tak, bukan masalah apa. Dia bunyi, dia cakap dalam toilet tapi angin kuat. Kau punya toilet atas angin ke apa? Cikgu tak boleh cikgu, kena flush dah. Toilet kau ni memang toilet kayangan lah. Kan? Toilet kayangan tu. Bunyi anginnya kuat tu. Bunyi angin Tak, kuat. saya kena flush ni. Tapi kena jawab soalan pula. Tak, sebab macam toilet kau tu memang on air, memang terbuka tak ada dinding. So angin keluar masuk macam tu. Serius lah. Kan? Risau lah toilet kau ni. Baik. Okey. Saya rasa. Okey. Baik, dia kata Kelantan dengan Reman. I don't think so Kelantan dengan Reman. Sebenarnya perjanjian sempadan, kalau kita lihat perjanjian sempadan antara okey, perjanjian sempadan. Okey, kalau kita lihat di sini iaitu letak toilet. Allah, janganlah sebut pasal toilet. Korang ni okey. Letak kipas dalam toilet. Okey. Baik. Itulah pasal. Tu pelik kan? Tapi bunyi macam memang ada kipas dalam toilet. Dalam toilet ada kipas. Itulah cikgu cakap. Toilet kayangan kau. Toilet kayangan. Okey. Baik. So, okey. So kalau kita lihat perjanjian tu perjanjian yang mana? Okey, iaitu perjanjian perjanjian antara perjanjian Siam tu ya. Perjanjian sempadan itu untuk menyelesaikan masalah apa? Iaitu untuk menyelesaikan masalah sempadan antara siapa dengan siapa. Okey. Kau tak payah cakap lah. Finish flushing pun nak bagi tahu ke? Shut up. Kan? Baik. Sebenarnya sebenarnya adalah iaitu antara Perak dan juga Reman. Okey. So betul tak? Ryan Adam. Betul kan? Okey, iaitu nombor 11. Okey. So iaitu 3 dan juga 4 D. Betul Sylvia? Betul tak? Okey. Okey. Baik. Soalan nombor 11 jawapannya adalah D. Soalan nombor 12. Okey. Okey, baik. Baik, soalan nombor 12 kita terus serahkan kepada Faik Mukri. Faik Mukri boleh? Faik Mukri. 12. Soalan 12. Faik Mukri. Ada Faik Mukri? Kantoi. Tak ada dalam kelas. Serius Kantoi tak ada dalam kelas. Sebab itu kena sebut nama. Faik Mukri. Ada ke tak ada ni? Faik? Oh, Faik. 1. Faik. 2. Faik. 3. Okey, Kantoi. Kantoi tak ada dalam kelas. Okey, baik. Soalan seterusnya kita berikan kepada kita tak nak bagi pada Mildred. Kita berikan kepada Husna Alidrus. Soalan nombor 12, Husna Alidrus. Boleh tak Husna? Untuk bacakan soalan dan berikan jawapannya. Okey, silakan Husna. Boleh Husna? Seorang lagi hilang. Kantoi tak ada dalam kelas. Husna 1, Husna 2 dan Husna 3. Kantoi. Okey. Husna tak ada dalam kelas. Okey. Berikan tips. Okey. Online je. Okey. Baik, tak apa. 12 kita berikan kepada Ilman Mirza. Boleh tak Ilman Mirza untuk baca? Ilman, boleh tak Ilman? Catat dan murutkan kesalahan murid. Korang jangan buat selalu Kalau korang buat selalu tak ada dalam kelas, cikgu terpaksa bagi tahu mak ayah korang tahu. Bukan apa. Kan mak ayah korang bayar mahal. Korang tak masuk rugilah mak ayah kamu. Jangan tak masuk tahu. Ilman ada Ilman?
Man. Beribu-ribu ampun saya tak boleh mic. Okey, baiklah. Ramai betul yang mic-nya rosak ya. Okey, tiba-tiba je. Okeylah, Hemendran. Silakan baca. Soli. Ya. Baik. Hemendran. Okey, baik. Dia kata raja berikut menunjukkan siri perjanjian British Siam yang melibatkan negeri Melayu Utara. Ya, nak suruh baca. Pandai. Bacalah. Raja berikut menunjukkan siri perjanjian British Siam yang melibatkan negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Mula-mula perjanjian sulit. Lepas tu X, lepas tu perjanjian 902, perjanjian Bangkok. So X ni apa? X ni ialah perjanjian sempadan. So jawapannya adalah perjanjian sempadan. Baik. Terima kasih banyak kepada Hemendran untuk jawapan ini. The Great War has ended. Okey. Baik. Bagus. Soalan yang ke-13. Kita berikan terus kepada Mildred. Silakan Mildred. Untuk soalan 13. Boleh Mildred? Okey. Mic tak ada. Okeylah, mic tak ada. Okey, Adila Arisha, boleh tak bacakan soalan nombor 13? Adila Arisha, kita punya ketua kelas. Boleh tak bacakan? Boleh ke tak boleh ni? Tak dot mic. Apa pula tak dot mic-nya? Aisyah. Okeylah, Alisha Afrin. Alisha Afrin, boleh tak bacakan soalan nombor 13? Boleh. Silakan Alisha. Apakah isi perjanjian setia 1885 yang ditandatangani antara Johor dengan British? So, apakah isi perjanjian setia 1885 ditandatangani antara Johor dengan British? Adakah hanya akan menerima seorang ejen? Atau hanya akan menerima seorang residen? Atau hanya akan menerima seorang penasihat? Atau hanya menerima seorang resident councillor? Ini soalannya senang. Jawapannya mana? Residen. Resident, are you sure? Are you sure? Sebab Johor NNMTB. Okay, back to 1885. 1885, okay, maksudnya dia belum menerima penasihat dan dia takkan menerima residen sebab residen di NNMB. Ingat residen untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu, which is Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So, kalau penasihat, iaitu negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Tetapi Johor paling lambat. Dan Johor pada tahun 1885, dia bukan menerima residen, dia bukan menerima penasihat. Tetapi dia menerima apa? Dia menerima seorang ejen. Dan kali ini tiba-tiba saya jawab B. Okey. Baik, jawapan yang kita yakini iaitu ejen. Kerana kalau kita lihat perjanjian setia 1885 seperti yang kita pernah lihat sebelum ini, iaitu pada perjanjian 1885. Okey. So, nampak tak ni? Perjanjian setia 1885 antara Johor dengan British menyatakan hanya menerima seorang ejen yang peranannya menyamai pegawai konsul dan lebih rendah daripada penasihat. So, jawapannya adalah Johor, dalam perjanjian setia 1885 menerima seorang ejen. Pulau Pinang Negeri Melayu Bersekutu? Tidak. Pulau Pinang NNS? Tak ada Melody. Last kau baca. Ini soalan untuk kau. Baik. 14. Silakan kepada Melody. Silakan Melody. Masa berikut menerangkan usaha British untuk meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu Utara. 1909 Perjanjian Bangkok, 1902 Perjanjian Pengisytiharan British Siam, 1897 Perjanjian Sulit British Siam. Apakah kesan perluasaan kuasa tersebut? Kesan perluasan kuasa tersebut. Maknanya, what is the effect of perluasan kuasa British? Adakah kebajikan rakyat terbela
keamanan negeri tergugat, sumber ekonomi dimajukan atau kewibawaan sultan tergugat? D ke cikgu? Ya, betul. Bagus, Melody. Di kewibawaan sultan tergugat. Okay, so good, Melody. So, okay, chill relax, chill. Kalau ada apa-apa, okay, WhatsApp ni. Okay. Okay. Baik, ianya negeri-negeri Selat. Ya, betul. Okay. So, yes. Dan soalan ke-15 kita teruskan dengan soalan dan kita berikan kepada Kavia. Kavia tak? Okay. Okay, good. Okay, Melody. Dan kita berikan soalan 15 kepada Izakil. Silakan Izakil. Boleh tak Izakil? Silakan. Bacalah. Jap. Aduh, betul. Apa dah? Mic tak betul. Mic tak betul? Bukan kau ke yang tak betul? Okey, tak. Silakan. Apakah tujuan Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri dibentukkan di negeri Terengganu? Tujuan Jemaah Menteri dan juga Majlis Mesyuarat Negeri diwujudkan di negeri Terengganu. Untuk apa? Okay. Melaksanakan pentadbiran kerajaan. Betul? Okay. Adakah C? Okay, so okay, baik. So true. Okay, so jawapannya adalah C, melaksanakan pentadbiran kerajaan. Ya, jawapannya adalah C, melaksanakan pentadbiran kerajaan. Ya. Okay, memang betul lah. Okay, takkanlah mengawal keselamatan raja. Takkanlah membantu pentadbiran British. Dia antara dua ni, menasihati sultan atau melaksanakan pentadbiran kerajaan. Yes. Baik. Dan soalan terakhir, soalan yang ke-16. So kita berikan kepada kita punya ketua kelas. Okey, iaitu kita serahkan kepada Aaron. Aaron, boleh tak baca Aaron untuk soalan 16? Hai. Ya, silakan Aaron. Pasukan Johor Military Force Askar Timbalan Setia Negeri telah ditemukan pada tahun 1885 sewaktu pemerintahan entahlah. Sama ada A atau D. Sama ada A ataupun D. Sama ada A ataupun D. Tapi kamu rasa lebih kepada A ke D? Suara dia lain tu. Tak, the best part is kan, kita kira 5 kali dia punya A. Okay. Paling confident saya pilih D. Paling confident saya pilih D. Maharaja Abu Bakar. So, okay, mungkin ramai yang confused juga. Jom kita tengok. Okay, sebenarnya cikgu pun meyakini bahawa jawapannya adalah D. Okay, iaitu kalau kita lihat di sini, iaitu wujudnya iaitu wujudnya tentera Askar Timbalan Setia Negeri Johor ini. Okay, so ditubuhkan pada zaman pemerintahan Sultan Ibrahim, tetapi dicadangkan oleh British agar Sultan Abu Bakar jadi memiliki pasukan tentera sendiri. Jadi kedua-dua nama ada. But then ianya ditubuhkan pada 1885 iaitu pemerintahan Sultan Ibrahim. Maknanya iaitu A jawapannya. Okey, iaitu jawapannya Sultan Ibrahim Ibn Sultan. Saya pilih A je. Faham Aaron. Tidak. Faham. Okey, baik, memang faham. Okey, yang lain-lain jangan cuba nasib Mentang-mentang suara dia lagi besar daripada cikgu, lepas tu korang rasa dia lagi tua daripada korang. Halo, dia 15 tahun sebayi dengan korang lah. Apalah korang ni. Umur 23. 23 Kalau kau tengok muka pun dia, mungkin 23 kot sebab dia main golf.
Dia main golf kau? Dia main golf. Itu lain tu. Bukan main golf. Dia main golf. Okay. So jawapannya adalah A. 16 adalah A. Okay, baik. So at least kita dah dapat something daripada latihan ini. Kan? Killing me. Wow, Syazuna. Well. Bengkok ke kanan. Oh, masih bengkok ke kanan Well, okay. Memang Aaron, semua benda memang akan bengkok. So don't worry. Okay, baik. Seterusnya. Okay, kita session B tak ada kan? Session B tak ada.